Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, so bertemu sekali lagi kita dalam channel Rosli Rasli. So hari ini kita nak berbincang ataupun saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan formula bagaimana nak membantu tuan-tuan dan puan dalam pertimbangan membeli kereta ni. Okay, sebab apa hari ni tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok hari ni kebanyakan pakar-pakar kewangan kat luar sana ni dia suggest kepada anak muda ataupun siapa saja yang baru nak mulakan kerjaya ataupun baru bekerja ni, sebelum nak beli kereta tu adalah lebih baik untuk kita beli rumah dulu. Okey, tapi ada keadaan-keadaan tertentu juga yang menyebabkan kita tak boleh nak beli rumah dulu. Sebab apa? Sebab kereta ni dah bukan jadi kehendak tapi dia jadi keperluan. Kita perlu kereta ni untuk contoh pergi ke tempat kerja kita. Alright, so that's why kita tak dapat lari daripada kita kena beli juga kereta. Cuma hari ni bila kita nak beli kereta, kita kena make sure kita follow formula yang sesuai ataupun yang ideal untuk beli kereta. Sebab apa? Sebab hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita gagal dalam menguruskan kewangan kita dalam pembelian kereta pertama ni, saya perhatikan ramai anak muda hari ni yang mana bila dia dah beli kereta, dia ada bawa impact yang negatif. Kebanyakannya bawa impact yang negatif. Contohnya disebabkan tersilap beli kereta ni, menyebabkan yang pertama sekali dia tak dapat beli rumah. Sebab apa? Sebab bila dia beli kereta ni, dia ambil full maksimum pembiayaan yang menyebabkan dia tiada kelayakan untuk membeli rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dia, bila dia beli kereta ni, okey, bila dia dah tersedar. Sebab apa? Bila kita beli kereta ni tuan-tuan dan puan, mungkin 5 atau 6 bulan pertama tu kita akan rasa seronok, rasa bahagia, okey, macam-macam baru mula kahwin, right? Tapi selepas kita dah, maybe after 1 year, after 6 months, kita akan dah mula rasa kereta ni takut membebankan kita. So that's why sampai satu tahap kita akan rasa macam kita dah tersilap beli kereta yang mana kita invest ke tempat yang bukan bertambah nilai daripada masa ke semasa, tapi nilai dia semakin berkurang. Dan yang ketiga, dia hari ni kesilapan dalam kita mengikut formula yang ideal untuk beli kereta ni. Dia ada juga anak-anak muda hari ni yang saya perhatikan, dia tak follow formula yang betul, yang menyebabkan akhir sekali nama blacklist sebab beli kereta. Okay, so tak salah beli kereta hari ni, cuma cadangan saya adalah kalau tuan-tuan dan puan dapat follow formula ni, insyaAllah kereta pun tuan-tuan dan puan dapat beli, dan pada masa yang sama tuan-tuan dan puan dapat gunakan pendapatan tuan-tuan dan puan untuk membina aset juga. Sebab saya ada juga student-student saya yang mana dia follow formula untuk beli kereta ni, yang akhirnya bila dia beli kereta, yang mana orang cakap beli kereta ni susuk nilai, rugi, tapi sebenarnya digunakan kereta tu untuk menambah dia punya pendapatan dengan dia buat grab car ataupun dia buat sewaan. So kat situ apa yang saya nak highlightkan adalah membeli kereta tak salah, cuma yang jadi masalah adalah bila kita beli kereta yang salah. So di episod kali ini saya nak kongsikan pada tuan-tuan dan puan formula yang tuan-tuan dan puan boleh gunakan untuk sebagai pertimbangan tuan-tuan dan puan dalam memberi ataupun membeli kereta tuan-tuan dan puan selepas ini. Alright, so apa formula ideal untuk kita beli kereta, right? Tapi sebelum saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan formula yang ideal untuk membeli kereta, so jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sebelah kanan bahagian bawah tuan-tuan dan puan ni, untuk membantu tuan-tuan dan puan untuk mendapat notifikasi video-video terbaru daripada saya, insyaAllah, yang berkenaan dengan tip bisnes, motivasi, pengurusan kewangan dan juga pelaburan hartanah. Alright, so kita berbalik kepada topik kita hari ini, formula ideal untuk membeli kereta. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan, kereta yang ideal untuk kita beli hari ini adalah bersamaan dengan setahun income kita. Okey, bersamaan dengan 12 bulan income kita. So katakanlah contoh macam tuan-tuan dan puan bergaji RM5,000 sebulan. So kereta yang ideal untuk tuan-tuan dan puan adalah kita ambil RM5,000, kita kalikan dengan 12 bulan. Jadi kereta yang ideal adalah berharga RM60,000. So tuan-tuan dan puan decide kereta jenis mana yang tuan-tuan dan puan nak. Kalau kereta yang koyak plastik, pilih yang within range RM60,000, right? Kalau minat kereta yang berjenama sikit, maybe tuan-tuan dan puan boleh pertimbangkan untuk ambil kereta second hand yang maybe masih ada lagi
warranty. Itu yang pertama, okey. Pilih kereta yang bersamaan dengan 12 bulan pendapatan kita. Itu formula yang pertama. Formula yang kedua tuan-tuan dan puan-puan adalah dalam kita nak memilih kereta yang ideal dengan kita ni, okey, kita perlu letakkan, of course bila kita beli kereta ni, kita kena letak deposit ataupun wang muka. So, deposit yang bagus ataupun yang ideal dalam formula membeli kereta ni adalah kita perlu letakkan 20% deposit, okey, ataupun wang muka dalam kita nak beli kereta yang kita impian ataupun kereta idaman kita tadi, alright? So, kalau 20% macam based on formula pertama tadi, kalau let's say gaji dia 5,000, alright, dia perlu beli rumah, dia perlu beli kereta yang bernilai 60,000. So, kalau 20% yang deposit adalah 12,000. So, kenapa hari ni kita nak tuan-tuan dan puan-puan letak deposit banyak? Sebab bila tuan-tuan dan puan-puan letakkan deposit yang tinggi, jadi jumlah pembiayaan tu akan jadi kurang. So, bila kurang tu, kurang interest atas pembiayaan yang akan dikenakan jadi untuk loan kereta tuan-tuan dan puan-puan. Alright, itu formula yang kedua, letakkan 20% deposit ataupun wang muka. Formula yang ketiga adalah tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita nak beli kereta ni, sebab kita tahu hari ni kereta ni dia ada menghadapi susut nilai, okey. So bila kita tahu susut nilai adalah lebih baik kita dapatkan pembiayaan yang minimum, okey. So selalunya tempoh yang ideal adalah 5 tahun kita cadangkan untuk pembelian kereta ni. Sebab apa? Sebab kita tak nak macam kalau contoh kita comparekan dengan hartanah ni lagi panjang tempoh pembiayaan dia untuk pelaburan kita, lagi lama tempohnya pembiayaan rumah tu, jadi nilai dia pun akan naik, okey. Tapi kereta ni makin lama nilai dia makin susut. That's why kita cadangkan tempoh yang pendek supaya apa? Supaya lepas ni tiba-tiba kalau contoh family bertambah, kita nak tukar kereta baru, okey. Jadi bila kita jual kereta tu pun kemungkinan kita tak perlu tambah duit. Tapi kalau kita tarik tempoh panjang, kita nak tukar kereta sebabkan ahli keluarga bertambah, kita risau perlu tambah duit lagi sebab orang panggil nilai semasa kereta tu dengan baki loan lebih tinggi, right? So tempoh yang ideal adalah ambil tempoh pembiayaan dalam tempoh 5 tahun. Dan last sekali, formula yang keempat untuk kita nak memilih kereta yang ideal dengan kita ni, pastikan ansuran bulanan kereta yang kita nak beli nanti ni tidak melebihi 15% daripada gaji kita. Maksudnya 15% ansuran bulanan kereta tu tak boleh lebih, tak boleh ambil melebihi 15% daripada ansuran ataupun gaji kita. Maksudnya katakan contoh gaji tuan-tuan dan perempuan tadi, gaji tuan-tuan dan perempuan RM5,000 sebulan. Jadi kalau kita ambil 15%, maksud dia tak boleh lebih ansuran kereta tu RM750 sebulan, alright? So yang itu adalah 4 formula yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan hari ini dalam membantu tuan-tuan dan perempuan untuk membuat pertimbangan dalam membeli kereta selepas ni. So bagi tuan-tuan dan perempuan yang mungkin habis pada video ni buat calculation, rupanya dah orang kata dah exceed pada formula yang sepatutnya, tak ada masalah. Kongsikan video ni dengan rakan-rakan tuan-tuan dan perempuan ataupun saudara mara tuan-tuan dan perempuan. Sebab apa? Sebab walaupun hari ni kita dah melakukan kesilapan dalam pengurusan kewangan ni, tidak bermakna kita tak boleh kongsikan ilmu ni dengan adik-beradik ataupun saudara mara kita yang sedang nak membina hidup. Supaya saya berharap agar video yang saya kongsikan ni sedikit sebanyak dapat menambah baik kualiti kewangan tuan-tuan dan perempuan selepas ini. Dan jangan lupa juga untuk join saya punya channel-channel pendidikan kewangan dan pelaburan, okay. So saya ada tinggalkan link grup-grup ataupun program-program yang saya dan tim Pelabur Genius di bawah komuniti tim Pelabur Genius lakukan every month ni. So saya ada buat satu grup, okay. So saya ada dropkan description, saya ada letakkan link grup tu dekat bahagian description. Nanti tuan-tuan dan perempuan boleh klik link tu untuk join supaya insyaAllah macam saya beritahu tadi, supaya tuan-tuan dan perempuan dapat menambah baik lagi kualiti kewangan, ilmu kewangan tuan-tuan dan perempuan lepas ni. So insyaAllah berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Jom urus wang gaya pakat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.